Sejauh mana kita kembali kepada Islam ni dalam menyelesaikan masalah hidup kita ni? Sejauh mana kita kembali kepada Allah dan Rasul ni untuk menyelesaikan masalah kita ni? Jadi tidak beriman mereka semua, sehinggalah mereka menjadikan kau sebagai hakim, wahai Muhammad. Maknanya mereka yang mengaku beriman tadi menjadikan kau sebagai hakim, pemutus segala masalah yang berlaku di kalangan mereka. Selepas itu apabila kau memutuskan sesuatu, mereka terima sepenuh. Tak adalah perasaan tak puas hati, perasaan gundah gulana apa yang kau putuskan. Mereka terima dengan penerimaan yang sempurna tentang keputusan kau. Tak ada tapi-tapi, tak ada dakwi-dakwi, tak ada tak puas hati lagi dah. Mereka terima sepenuh. Itu membuktikan keimanan mereka kepada engkau, wahai Muhammad. Keimanan mereka kepada Islam, keyakinan dan kepercayaan mereka kepada engkau sebagai Rasulullah. Tak ada takwi-takwi lagi dah. Faham tak? Kita kata macam inilah. Seorang isteri yang taat kepada suami, suaminya orang baik, suami suruh apa-apa dia tak tanya banyak-banyak dah, tak apa-apa, kita akan buat insya-Allah. Tapi suami yang kritikal, apa pasal nak buat begini, apa pasal nak buat begini, apa pasal nak buat begini, akhirnya tak jadi. Memanglah kita kata isteri itu intelek, tapi ukuran intelek ni pun di luar rumah dia intelek lah, di dalam rumah dia tetap isteri, dia nombor 2. Kalau dengan manusia, dengan isteri, dengan suami dia boleh bersikap gitu, kau dengan Allah lebih-lebih lagi tuan-tuan sekalian. Ni dengan Rasul. Sebab itu para sahabat, apabila Nabi memutuskan sesuatu, tak ada lagi dah sikap tak puas hati, tak ada lagi dah. Bahkan berita Nabi bawa balik tentang Isra' Mi'raj itu, apabila Abu Lahab ke Abu Jahal tak puas hati tentang berita tu, berita pembohong, dia kata ini gila dah Muhammad ni. Kalau berita-berita sebelum ini kita boleh juga terima, tapi berita ni nampak dah Muhammad ni gila betul ni. Pergi mengadu pada Abu Bakar, nak minta simpati Abu Bakar. Abu Bakar kata, betul Muhammad yang cakap gitu. Jadi Abu Lahab ni, dia nampak macam Abu Bakar ni macam nak setuju dengan dia. Betul, kau tanyalah semua orang yang dengar tadi. Dia kata dia pergi ke naik langit ke berapa semua, dia balik dengan malam tadi. Ini masuk akal ke ni? Abu Bakar tanya, betul ke dia kata begitu? Betul, kau pergi tanya semua. Apa jawab Abu Bakar? Kalau jawab kita, Muhammad ni mengarut sungguh, tak masuk akal kalau kita lah. Tapi apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang bercakap dan betul dia bercakap, lebih lagi pada itu pun aku percaya. Itu sikap mukmin yang tulen seperti mana Abu Bakar. Kita berada di mana? Tuan-tuan tengoklah. Kita terima atau tidak Islam ni bergantung pada logik kita. Kalau kita terima Islam ni betul tak betul sebagai logik, dia tak nampak di mana logiknya babi itu najis dengan daging-daging yang lain. Tak jumpa logik dia. Ya tak? Arak tu najis di mana? Tak nampak logik kalau Islam tidak ukur pada logik sendiri. Sayyidina Ali kata, kalau Islam tu berasal pada akal, basuh kaki waktu khuf ni pakai sarung kaki waktu sejuk, tentulah basuh di tapak, sapu di tapak terlebih afdal daripada di atas kan. Sedangkan khuf dia memadai kelilingnya, tak payah di tapak. Segi akal tentu di bawah lah yang paling sesuai. Islam bukan berasal pada akal kesemuanya. Jadi dengan sebab itu, kalau ramai orang-orang masih menyandarkan dia nak terima Islam atau tidak kepada penerimaan akal dia, bermakna akal mendahului kebenaran, ketika itu bahaya imannya. Bahaya imannya. Sebab banyak benda yang tak boleh disampaikan dengan akal. Itu sikap yang kedua, yang ketiga dah tu. Jadi penerimaan kepada apa yang dicakap oleh Nabi itu sebagai bukti tanda keimanan. Ayat yang selanjutnya, surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih. Saya terjemah direct terus. Terjemah ni bahasa saya tau. Tuan-tuan jangan tengok ni balik, oh ini Dr. Akhir sebut perkataan Melayu lain ni. Dia buat terjemah Melayu tu, otoritinya yang Arab tu. Cuma kalau terjemahan saya secara seluruh tu salah, baru saya bertanggungjawab. Tapi aku setakat lenggang bahasa tu tidak ada masalah. Sesungguhnya pengucapan bahasa yang keluar daripada mulut seseorang yang benar-benar beriman
apabila mereka diseru supaya kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan sesuatu yang berlaku di kalangan mereka. Makna bahasa yang akan terkeluar daripada mulut orang yang betul-betul mukmin apabila disuruh kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk memutuskan sesuatu, maka orang yang beriman ni mesti dikata begini, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mesti mereka mengatakan, ya, kami dengar dan kami patuh. Tak ada tapi-tapi lagi dah. Kalau betul-betul kata benda tu mengaku beriman dengan Allah dan Rasul, supaya dirojok kepada Allah dan Rasul untuk memutuskan sesuatu, maka sepatutnya orang yang beriman kata, ya, kami dengar dan kami patuh. Tuan-tuan tengok sekarang ni, adakah sikap itu berlaku atau tidak? Ya, kami dengar atau kami patuh? Cuba siapa boleh katakan? Yang banyak saya dengar, betul tu Ustaz Hashim cakap tu betul, tapi kita tengok dululah. Tapi itu, tapi kita nilailah dulu. Kok ada pendapat lain yang lebih hebat lagi, kok ada idea lain lebih hebat lagi, kok ada cadangan lain lebih hebat lagi. Rupanya cadangan lain, pendapat lain tu lebih hebat daripada ayat Quran. Tapi ini berlaku. Kadang-kadang ketua-ketua apa-apa organisasi ataupun apa-apa perjumpaan nak buat apa-apa, bila dikomen oleh orang yang mesyuarat tadi berlandaskan Islam, katalah yang tanya tadi, yang komen tadi, Ustaz tu kata, tuan, cadangan kita ni agak tak tepat dengan Islam ni, Tuhan kata gini-gini. Dia pun dengar aja. Betul cadangan Ustaz ni, tapi kita tengoklah kalau ada pendapat lain lagi. Kan ini yang berlaku selalu, tuan-tuan sekalian. Sikap itu berlawanan dengan ayat ini. Kalau sebenar-benarnya benda itu selari dengan Al-Quran, kalau kita bersikap macam itu, secara tak langsung kita menggunakan tapi itu untuk menolak hukum Islam. Tolak ni bukan satu gaya, tuan-tuan sekalian. Dia kerut muka pun dah tahu dah kata dia tak suka. Yang kata saya tak suka, kawan tu datang dia paling lain, cukup dah dia tak suka, dia tak payah kata aku benci kepada awak. Yalah. Jadi dalam bentuk sekarang ni tapi tu. Kemudian disebut lagi lepas itu, wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang macam itu saja yang berjaya. Bermakna dalam ayat ini, kalau kita kembali kepada apa yang Allah cakap, kita kembali kepada apa yang Rasul cakap untuk memutuskan sebarang masalah dalam hidup kita, dan kita terima sepenuh sami'na wa ata'na, maka orang itu yang berjaya. Minta maaf saya boleh komen sikit ya. Kalau kita tengok masalah yang kita hadapi sekarang, kita katakan tak berapa berjaya lah orang Islam kan. Macam-macam hal berlaku. Kalau kita nilai kepada ayat ini, sejauh mana kita kembali kepada Islam ni dalam menyelesaikan masalah hidup kita ni? Sejauh mana kita kembali kepada Allah dan Rasul ni untuk menyelesaikan masalah kita ni? Jadi apabila tak berjaya, kita mengeluh, kita salah gitu, salah gini. Tapi akhir-akhirnya Tuhan sebut dah sini, orang-orang yang sanggup kembali kepada Allah dan Rasul, apabila mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasul, mereka terima, kami dengar dan kami patuh, orang itu yang berjaya. Jadi kalau kita berbagai-bagai kegagalan yang kita alami sekarang ini, akibat apa? Izinkan saya sebut, akibat ketidakpatuhan kita dengan hukum Allah dengan berbagai-bagai keadaan. Ya tak? Itu rumusannya. Wallahu a'lam.